Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari Isnin ini dapat lagi kita berkumpul dalam kelas pendidikan Islam tingkatan 5. InsyaAllah diharapkan semua berada dalam keadaan sihat. Dan kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan umum kitab Al-Fatihah. Baik, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, diharap semua pelajar dah bersedia dengan buku, dengan kertas dan pen untuk dicatat dan berada dalam keadaan tertib lah, beradab ketika belajar, insyaAllah. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan teruskan dengan tajuk kita yang kedua pada minggu ini, iaitu yang berkaitan dengan 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insyaAllah pada hari ini kita teruskan dengan hadis yang kedua. Hadis yang kedua berkaitan dengan 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam hadis ni, muttafaqun alaih, okey, kita cuba baca. Sab'atun yuzilluhumullah bizillihi yawma la zilla illa zilluhu, al-imam al-adil wa syabu nasha'a fi ibadati rabbih, wa rajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid, wa rajulani tahaban fillah ijtama'a alaihi tafarraqa alaihi, wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun zakarallahu khaliyan fafadat aynahu. Muttafaqun alaih. Okey, kita baca maksud hadis ni. 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya: pemimpin yang adil, dan pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah, dan seorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid, dan 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah, dan seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan kaya dan cantik, lalu dia menolak sambil berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seorang yang bersedekah secara sembunyi sehingga tangan kiri tidak mengetahui sedekah yang diberikan oleh tangan kanannya, dan seseorang yang secara bersendiri mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menitiskan air mata. Okey, ini adalah 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Okay, kita tengok ni pecahan dia lah yang saya sebut tadi. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Yang kelima, seseorang yang membenci perbuatan maksiat kerana takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang menyembunyikan sedekahnya. Yang ketujuh, seseorang yang mengingati Allah sehingga menitiskan air mata. Okey, ini 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa semoga kita semua mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Naungan ni faham maksudnya? Naungan ni bermaksud mendapat perlindungan daripada kepanasan cahaya matahari di padang mahsyar. Di kiamat nanti kita dinaungi daripada kepanasan cahaya matahari di padang mahsyar. Itu naungan. Okey, pemimpin yang adil. Okey, apa pemimpin yang adil ni? Pemimpin yang adil, pemimpin yang menjalankan tanggungjawab terhadap orang di bawah.
pimpinannya berpandukan Al-Quran dan hadis. Contoh memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi, mencegah kemungkaran daripada berleluasa. Okey, semua dapat faham tentang pemimpin? Ni jadi kita nanti kalau antum semua jadi pemimpin, jadi menteri, jadi orang yang menguruskan negara dan sebagainya, perlu menjadi seorang yang adil. Dan yang kedua, pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah. Pemuda yang memenuhi masa dengan melakukan ibadah kepada Allah, sama ada ibadah wajib atau sunat. Okey, melaksanakan tuntutan solat 5 waktu dan ibadah puasa dengan sempurna. Melazimi qiyamul lail, membaca Al-Quran dan berzikir. Ini maksudnya pemuda yang taat tu. Okey. Yang ketiga adalah berkaitan dengan seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Seseorang yang hatinya sentiasa berasa seronok memakmurkan masjid dengan aktiviti ibadah dan kebajikan. Contoh, menunaikan solat fardu secara berjemaah, menyertai aktiviti di masjid seperti majlis ilmu dan program sukan dan riadah. Apa-apa saja aktiviti di masjid dia sertai. Namun pada hari ini pandemik ni mungkin kita tak berkesempatan lah untuk pergi ke masjid. Namun bolehlah lakukan aktiviti-aktiviti ini di rumah. Okey. Yang keempat, berkaitan dengan dua orang yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Dua orang yang bersahabat berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Contoh Saidina Abu Bakar sentiasa mendampingi Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan pelbagai ujian semasa berhijrah ke Madinah. Persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan Ansar sehingga sanggup menawarkan harta, tenaga dan tempat tinggal. Ini sebabkan dia bersahabat kerana Allah, bertemu dan berpisah pun kerana Allah. Jadi dalam kita bersahabat, antum semua bersahabat, kena niatkan bersahabat kerana Allah, sebab dapat pahala dan dapat naungan lagi di padang mahsyar nanti. Okey, untuk kelima, seseorang yang membenci maksiat kerana takut kepada Allah. Seseorang yang membenci dan menjauhi semua perbuatan yang melanggar suruhan Allah atau meninggalkan larangan, sama ada dalam bentuk lisan, perbuatan atau hati. Menjauhi perbuatan mencuri, menghindari pergaulan bebas tanpa batasan. Itu maksiat. Maksiat ni kemungkaran lah. Mencuri, mengambil riba, merompak, membunuh, dan juga pergaulan yang bebas antara lelaki dan perempuan. Couple-couple tu maksiat tu. Jadi semua kena hindari, jauhkan perkara yang haram. Yang keenam, seseorang yang menyembunyikan sedekah, sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah semata-mata tanpa mengharapkan pujian manusia. Contoh, memberikan sumbangan kewangan secara perbankan dalam talian, mewakafkan tanah bagi tujuan pembinaan masjid. Ni contohlah menyembunyikan sedekah. Baik. Kita teruskan lagi dengan yang ketujuh. Seseorang yang mengingati Allah secara bersendirian sehingga menitiskan air mata. Maksud dia, seseorang yang mengingati Allah sama ada melalui hati atau lisan dengan penuh ikhlas dan rasa takut kepadanya. Contoh, beristighfar dengan mengharapkan keampunan Allah sehingga mengalir air mata, mengenangkan dosa yang dilakukan. Ini contoh yang ketujuh. Jadi ada 7 golongan yang kita lihat hari ini yang mendapat naungan daripada Allah. Dan tengok spektrum ilmu ni. Hadis ni mengatakan tentang Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kata apa? Perbaharilah imanmu. Baginda ditanya, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami? Baginda bersabda, perbanyakkanlah menyebut La ilaha illallah.
Okey. Ni amalan yang perlu diamalkan. Okey, insya-Allah. Ya. Jadi hari ini itu saja sebenarnya yang kita belajar, insya-Allah. 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah di padang mahsyar. Jadi saya harap semua dapat faham, semua dapat ingat perkara ni. Okey. Dan untuk latihan pada hari ini, untuk latihan pada hari ini, sekejap lagi ada soalan di bawah. Namun kita lihat dululah pengajaran hadis. Pertama, kita hendaklah berlaku adil dalam setiap tindakan kerana sikap tersebut merupakan suruhan Allah. Yang kedua, kita hendaklah memanfaatkan usia muda dengan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, kita hendaklah berusaha untuk mengimarahkan masjid agar syiar Islam dapat ditegakkan. Yang keempat, kita hendaklah saling mengasihi supaya masyarakat hidup aman damai. Yang kelima, kita hendaklah menjauhi perbuatan maksiat agar selamat daripada kemurkaan Allah. Ini sangat penting nombor 5 ni, menjauhi perbuatan maksiat. Antum semua remaja, dah tingkatan 5 maksiat tu bukan saja pegang tangan laki dan perempuan, tapi dalam handset antum tu semua ada maksiatnya. Jadi tolong perhalusi semua perkara tu. Okey, yang keenam, kita hendaklah berusaha memperbanyakkan sedekah kerana dapat menyucikan harta dan jiwa. Yang ketujuh, kita hendaklah melazimi amalan zikrullah agar jiwa kita tenang. Itu 7 perkara pengajaran. Okey, baik. Untuk hari ini ada sedikit soalan yang perlu antum semua jawab. Okey, bermula daripada nombor 2. Soalan bermula daripada nombor 2. Okey. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, 5 dan 6. Okey, ada 5 soalan sajalah. Bermula daripada nombor 2. Nombor 2 iaitu apakah maksud potongan hadis berikut? Ada 6 maksud. Dan ketiga, senaraikan 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Yang keempat, terangkan cara untuk menjadi golongan berikut. Yang kelima, terangkan 2 pengajaran hadis. Yang keenam, kemukakan pandangan anda tentang amalan tersebut. Okey. Jadi ada 5 soalan yang antum perlu siapkan. Tempoh yang Ustazah beri adalah 1 minggu. Sila siapkan sebelum hari Isnin minggu hadapan. Okey, insya-Allah. Itu saja untuk pembelajaran hadis kita pada hari ini. Semoga semua pelajar mendapat manfaat daripada pembelajaran kali ini, dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okey. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.